قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر di sini tak betul Amrin sepatutnya Amrin Amrin حدثنا عثمان بن عمرو قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن قال أية آية يا عائشة قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة ويكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة. Itu dua hadis di bawah bab ketiga ini. Kita balik semula tempat mula-mula baca tadi. Di sini untuk melihat terjemahan kedua-dua hadis itu dengan tajuk babnya. Bab ketiga, melawat wanita yang sakit. Ini menziarahi wanita yang sakit. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdul Malik bin Umair daripada Ummul Ala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melawatku ketika aku sedang sakit. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah wahai Ummul Ala, kerana Allah menghilangkan dosa-dosa seseorang muslim dengan sebab sakitnya, sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Uthman bin Amr. Abu Dawud berkata ini adalah lafaz. Kalau kita baca semualah. Musaddad meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya meriwayatkan kepada kami. Muhammad bin Bashar juga meriwayatkan kepada kami, katanya Uthman bin Amr meriwayatkan kepada kami. Abu Dawud berkata ini adalah lafaz Ibnu Bashar daripada Abi Amir Al-Khazzaz, daripada Ibni Abi Mulaikah, daripada Aisyah. Katanya, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengetahui ayat Al-Quran yang paling keras. Baginda bertanya, ayat apakah itu wahai Aisyah? Aisyah menjawab firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesiapa yang melakukan apa-apa kejahatan, ia akan dibalas dengan sebabnya. An-Nisa ayat 123. Baginda SAW bersabda, tidakkah engkau tahu bahawa seseorang mukmin yang ditimpa musibah atau duri, terkena duri pun sudah dikira sebagai balasan bagi perbuatannya yang paling buruk. Sesiapa yang dihisap, ia akan diazab. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, bermaksud, maka dia akan dikira
dengan perkiraan, yakni hisab yang mudah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu hanyalah pembentangan amalan, wahai Aisyah. Sesiapa yang kira-kira amalannya dipersoal, maka ia akan diazab. Kata Abu Dawud, ini adalah lafaz Ibnu Bashar. Beliau berkata, Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan kepada kami. Itulah dua hadis di bawah tajuk bab yang ketiga ni. Tajuk bab yang ketiga ni di bawah kitab besar, Kitabul Janaiz, iaitu kitab besar berkenaan dengan janaiz, jenazah. Jadi Imam Abu Dawud buat dulu tentang sakit, tentang apa, sebab jenazah ni nak biasanya nak mati tu sakit dulu. Jadi cerita tentang sakit dululah. Jadi bila sakit ni apa-apa yang berkenaan dengan orang yang sakit itu dibawalah bab-bab yang berlainan yang sesuai dengan orang-orang sakit. Tetapi bab ni sebenarnya menuju kepada bab janaiz. Itu kita telah bincang dah sebelum ni dalam perbincangan yang lalu. Baiklah. Bab iyadatin nisa. Bab melawat wanita yang sakit. Kita ada nota ni, nota 24 sini. Idhafah perkataan iyadah kepada an-nisa di dalam tajuk bab di atas adalah idhafat masdar kepada maf'ulnya. Takdirnya ialah babun fi bayani hukmi iyadati rijalin nisa'a. Bab pada menyatakan hukum lelaki melawat wanita. Di dalam sesetengah nuskah tiada tajuk bab di sini. Maknanya hadis di bawah bab ni termasuk di bawah bab sebelum ni. Tak ada tajuk bab ni. Iyadatin nisa ni tak ada. Dalam setengah-setengah nuskah Sunan Abi Dawud. Tapi dalam nuskah yang kita pakai ni ada. Dan itu pun yang sesuainya. Ada ya. Jadi kalau ada, maka di sini babu iyadatin nisa. Kita kena bincanglah apa maksudnya. Kita kena bincanglah apa maksudnya. Baik. Apa yang saya sebut ni ada sedikit perbahasan dari sudut ilmu nahwu bahasa Arab lah. Ni yang saya sebut ni, idhafat apa ni, perkataan iyadah kepada an-nisa adalah idhafat masdar kepada maf'ul. Kemudian panjanglah kalau nak cerita pula tu kan. Panjanglah. Iaitu kalau nak sebut lah, mana-mana yang boleh tangkap lah. Kalau yang tak boleh tangkap tu dengar sajalah. Tapi perlu, sebab kalau tak tahu benda ni idhafah apa semua, tak boleh nak pasal makna. Pasal makna boleh jadi tak kena lah, tak kena pasal. Bila tak kena pasal, sudah. Jadi iyadatin nisa tu perempuan tu kau pergi melawat atau perempuan itu yang dilawati. Itu persoalannya. Iyadatin nisa. Bab melawat wanita. Wanita tu kau melawatnya atau wanita tu yang dilawati. Maksudnya wanita tu yang sakit ke atau wanita tu pergi melawat orang lain yang sakit. Itu benda yang kena tahunya. Itu pentingnya. Ilmu alat tu. Jadi sebab itu saya kata di sini ni idhafah masdar kepada maf'ul. Idhafah masdar kepada maf'ul. Dia dengan sebab idhafah ni, kalau kita kata idhafah masdar kepada fa'il, idhafah masdar kepada maf'ul, dia berbeza tu. Bukan di sini saja, banyak dalam Quran, dalam hadis apa ada.
kalau kita pakai idafah masdar kepada fa'il, apa jadi makna dia macam mana? Kalau kita pakai idafah masdar kepada maf'ul, jadi macam mana? Berbeza, hukumnya berbeza. Boleh kan ni? Nanti ada setengah-setengah daripada kita terpaksa air berak pula. Tak apa kan ni cerita ni? Boleh Maulana. Tak apa. Boleh Boleh. Kepada yang belajar tu dia seronok. Macam ni. Yang ada asas dah tu. Kepada yang tak ada asas lagi tu susah sedikit. Baik, saya ceritalah sepintas lalu secara cepat-cepat kan. Sebab kita bukan nak kalau nak lekat di sini malam ni pada ni saja bincang. Malam ni pada ni tak sempat dah nak bahas hadis pun tak sempat dah. Gini ceritanya. Gini ceritanya. Idafah. Orang panggil mudhaf pun ilaih itulah. Hubungan di antara mudhaf dengan mudhaf pun ilaih itu hubungan idafah. Idafah tu ada dua. Idafah mahdhah, idafah ghairi mahdhah. Jadi idafah mahdhah tu apa, idafah ghairi mahdhah tu apa, panjang pula ceritanya. Panjang pula. Baik, kalau idafah mahdhah ni yang kita bertemu ni idafah mahdhah namanya. Idafah mahdhah ni ada tiga pula. Ada tiga pula idafah mahdhah tu. Apa makna idafah mahdhah tu? Idafah mahdhah ni idafah ma'nawi ke, idafah lafzi ke? Panjang pula ceritanya kan. Jadi daripada tiga tu ni idafah amil kepada isim selepasnya. Ni yang ketiga. Amil kepada isim selepasnya. Ini yang ketiga. Kalau kita nak bincang panjang lah. Jadi idafah yang ketiga amil tu maksudnya masdar. Masdar. Baik, kalau masdar ni dia idafah kepada isim selepas dia, boleh jadi dia idafah kepada fa'il. Boleh jadi ia idafah kepada maf'ul. Jadi kita nak menentukan idafah kepada fa'il kepada maf'ul itu pun satu hal juga. Sebab kalau kita kata idafah di sini, idafah masdar kepada fa'il, bermakna wanita tu yang pergi melawat. Orang sakitnya orang lain. Wanita tu tidak sakit, dia yang pergi melawat. Kalau kita kata idafah masdar ni kepada maf'ul, wanita tu sakit. Dia yang dilawati. Orang yang melawat dia tu siapa pula? Lelaki ke perempuan? Kira-kiranya perempuan tak ada masalah kalau perempuan sama-sama perempuan nak pergi melawat. Kira-kiranya lelaki lah yang menimbulkan masalahnya. Boleh ke tidak? Lelaki nak pergi melawat orang perempuan yang sakit. Boleh ke tidak? Apa hukumnya? Dosa ke? Boleh pahala ke? Atau macam mana? Itu dia. Ya. Jadi ini yang ketiga. Jadi idafah mahdhah tu idafah isim yang bukan sifat. Yang pertama, idafah isim yang bukan sifat kepada isim selepasnya. Yang kedua, idafah sifat yang tidak beramal kepada isim selepasnya. Yang ketiga, idafah amil kepada isim selepasnya. Ini yang ketiga yang saya sebut tadi. Yang ketiga. Jadi bila yang ketiga kita kena tahu dia ni amil. Iyadah. Ada ya'udu audan maknanya kembali. Kalau ada ya'udu iyadah makna melawat orang sakit. Masdar tu berbeza jadi makna berbeza. Fi'il dia sama. Fi'il dia sama. Ada ya'udu audan makna pulang, kembali. Kembali ke rumah ke mana ke kita kata itu audan. Tapi kalau iyadah ni iyadah masdar ni. Iyadah. Ada ya'udu iyadah makna dia melawat orang sakit. Jadi di sini iyadati an-nisa
melawat wanita yang sakit. Jadi wanita ni jadi maf'ul. Ni jadi maf'ul. Walaupun dia zahirnya nampak mudhafun ilaih, tapi dia jadi maf'ul tu. Sebab ini amil. Iadah ni amil. Ni amil. Masdar tu amil. Jadi dia beramal, bertindak terhadap nisa ni sebagai maf'ul ke sebagai fa'il? Jawabnya maf'ul. Maknanya an-nisa itu yang dilawati. An-nisa itu sakit. Wanita itu sakit. Jadi yang melawatnya siapa? Kalau kita kata lelaki, perempuan, tak ada masalah itu. Apa masalahnya? Tak ada masalah. Jadi yang sesuainya kita kata, inilah apa ni yang saya buat takdir ni. Babun fi bayani hukmi iyadatir rijali an-nisa'a. Jadi an-nisa'a. Ni cuba tengok ni. Mansub. An-nisa'a ni mansub. Sebab dia jadi maf'ul sebenarnya. Apabila kita buat keluar fa'il dia ni, ar-rijali ni, fa'il dia ni lah yang jadi mudhafun ilaih sebenarnya kepada iyadah ni. Jadi dia ni an-nisa ni jadi maf'ul. Gitu. Ar-rijali ni fa'il ni. Yang pergi melawat tu lelaki. Yang dilawati wanita. Jadi nak ceritanya hukum ni, hukum lelaki melawat wanita. Apa hukumnya? Boleh ke tidak boleh? Haram ke atau harus ke atau sunat ke atau macam mana? Itu nak cerita tentang itu. Dengan sebab itu penting kita kena tahu ni iyadah ni idhafah kepada an-nisa ni sebagai apa? Maf'ulnya ke atau sebagai fa'ilnya? Jawabnya maf'ulnya. Gitu. Maf'ulnya. Mana bab pada menyatakan hukum lelaki melawat wanita. Gitu. Dan kan tidak tangkap tu. Sebab saya pun tidak nak panjang-panjang situ, secara ringkas saja. Soleh ada ke tidak soleh? Ada Maulana. Ada. Sihat ke soleh? Alhamdulillah. Selamat raya Maulana. Ya, selamat raya. Habis dah raya ni soleh. Saya heran juga orang Malaysia ni raya sampai sebulan. Ya, Syawal lagi kita. Tak apalah. Soleh boleh tangkap ke tadi? InsyaAllah boleh faham Maulana. Boleh itu ceritanya. Jadi maknanya kalau kita nak baca terjemahan saja boleh dah. Pakailah terjemahan orang yang terjemah dengan baik, boleh faham lah. Macam kita terjemah tu tengok hadis boleh. Tapi kalau kita nak pergi secara lebih halus lagi, kena bincang semua tu. Kena bincang semua tu. Tapi kalau kita untuk umum, tak ada guna ni. Saya sebut ni idhafat perkataan iyadah kepada an-nisa ni tak ada guna. Ni. Sebab orang ramai bukan faham apa itu idhafat apa semua. Dia tak faham. Tapi dah kita ni sekarang ni belajar kitab Sunan Abi Daud kan. Dan kita belajar ni kitab Sunan Abi Daud yang lengkap. Bersama dengan tajuk dia, bersama dengan sanad dia. Kena bincang semualah. Kalau tidak, macam mana awak faham ini ni wanita yang dilawati, bukan wanita tu yang melawat? Apa alasannya? Kena boleh ceritalah. Itulah yang kita cerita sekarang ni. Jadi idhafah iyadah tu kepada an-nisa adalah idhafah masdar kepada maf'ulnya, bukan kepada fa'ilnya. Itu ceritanya. Ringkas ceritanya. Kemudian idhafah ni termasuk dalam idhafah mahdhah. Bila idhafah mahdhah ni dia ada takdir. Dia ada takdir haraf jar di celah ni. Di sini. Biasanya takdirkan lam lah. Ya datir rijal lin nisa. Li ada li di sini. Macam mana pula kita tahu ni takdirnya lam, tidak takdir fi, tidak takdir min. Itu panjang cerita lah. Sebab tu saya pun tidaklah nak pergi panjang-panjang sangat. Cumanya sepintas lalu ya, sepintas lalu. Jadi oleh kerana kita belajar kitab Sunan Abi Daud ni semua sekali, supaya
yang nampak mudah tu pun baru dia tahu sebenarnya kalau kita korek, kalau kita gali, ni orang kata gali ni, atau kalau kita selami, dalam sangat. Nampak gitu ya. Babu iyadatin nisa, gitu ya nampak. Rupanya kalau dibahas banyak lagi. Macam kita tengok laut lah. Sekali tengok tu nampak biasa rupanya kalau masuk dalam tu dalam sangat lagi. Begitu. Tak apalah, itulah secara ringkasnya. Jadi kalau nak lebih detail lagi, masa lain lah, ataupun kena belajar dengan orang lain lah. Begitu. Baik, pada dasarnya hukum lelaki melawat wanita yang sakit adalah harus, bahkan mustahab, elok. Itu pada dasarnya. Walaupun bukan mahramnya, yang kita nak lawati tu, wanita tu bukan mahram. Ini bukan orang yang haram berkahwin dengan kita. Mana kita halal berkahwin dengannya. Sebagaimana harus dan mustahab, lelaki melawat lelaki yang sakit dan wanita melawat wanita yang sakit. Itu pun elok. Melawat wanita yang sakit pun sama, ataupun wanita melawat lelaki yang sakit pun sama. Pada dasarnya harus, bahkan mustahab. Mustahab elok. Kira-kiranya ada pahala lah. Larangan melawat wanita dan sebaliknya yang bukan mahram baru ada apabila ia boleh menimbulkan fitnah atau mereka berada dalam khulwah, yang di keadaan berdua-duaan tanpa kewujudan mahram bersama, tanpa ada mahramnya bersama, tanpa ada isterinya atau suaminya bersama. Kalau ada, boleh. Tak ada suami pun, ada adik-adik dia ke yang lelaki, boleh. Tidak khulwah. Yang khulwah tu barulah tak boleh. Menimbulkan fitnah. Ataupun kalau tidak khulwah pun menimbulkan fitnah lah. Fitnah ni luas. Luas fitnah ni. Luas. Menimbulkan keadaan tidak baik lah. Keadaan tidak baik. Kesan yang buruk kepada yang melawat, kepada yang dilawati, ataupun kepada orang yang ada di sebelahnya, apa semua tu, itu termasuk semua fitnah. Tidak kata fitnah ni macam mana, contohlah saya buat contohlah. Katakanlah lelaki dengan perempuan tu, perempuan yang sakit tu, dia ada hubungan dulu. Ada hubungan. Ialah lelaki dengan perempuan ada hubungan, kekasih dia ke kita kata, contoh saja ni kan. Lepas tu tak jadi kahwin. Kahwin dengan orang lain. Pergi. Kalau isteri dia tahu dan isteri dia tahu, tidak akan menimbulkan fitnah. Itu fitnah lah tu. Tak mesti fitnah ni macam mana. Fitnah lah tu. Menyebabkan jadi berkelahi pula, jadi bertengkar pula bila balik tu. Isteri dia kata masih duk ingat lagi pada kekasih lama dia. Itu fitnah lah tu. Ataupun sebaliknya sama. Maknanya dalam masyarakat Islam ni tak mahu menyebabkan jadi keruh suasana. Perasaan tu jadi tersinggung perasaan. Atau menimbulkan macam-macam prasangka yang bukan-bukan. Itu semua fitnah. Semua fitnah. Tak mestinya mana fitnah tu dia pergi berdakak. Dakak apa, orang sakit. Sakit dia bukan masalah tu. Banyak lagi. Perkara-perkara lain yang menyebabkan tidak bagus lah, tak elok. Ada kesan buruk kepada dua-duanya ataupun kepada orang lain. Isterinya atau suaminya. Begitu. Kalau tahu, kalau tidak tahu pun mungkin kemudian hari tahu, dia macam-macam timbul tu. Syaitan boleh menimbulkan permusuhan pula di situ. Itulah. Kalau ada fitnah tak boleh lah. Kalau tidak ada fitnah, pada dasarnya boleh.
Bahkan setengah-setengah tu memang dia tidak ada apa-apa, hubungan tak ada apa, memang mesra. Memang mesra baik. Bahkan kalau tak pergi melawat dia berasa sedih, dia memerlukan. Dia nak tengok sekali. Sebab dia tak tahu nak mati ke tidak. Nak minta maaf ke apa ke, kita kata. Boleh jadi. Jadi kalau dalam suasana itu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Antara bukti keharusannya dan memang ia disyariatkan ialah hadis ke-3092 di atas. Nabi SAW telah melawat salah seorang sahabat wanitanya yang bukan mahram bernama Ummul Ala. Nabi pergi melawat dia, padahal dia bukan mahram. Jadi bila Nabi SAW buat, dan ini tidak khusus dengan Nabi SAW, selepas Nabi pun sahabat-sahabat pun pergi lagi ziarah. Kalau mansuh ke ataupun khusus dengan Nabi ke, tentu sahabat-sahabat tak buat. Ini tidak. Mana Nabi pergi itu untuk syariat, mensyariatkan. Maksudnya eloklah buat begitu. Elok buat begitu. Itu ceritanya berkenaan dengan tajuk bab. Baiklah, sekarang kita pergi kepada hadis. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, hadis pun ada dengan sanadnya, kan? Ada dengan sanad ni. Jadi kita kena bincanglah mana-mana yang dirasakan perlu tu. Jadi Sahal bin Bakar meriwayatkan kepada kami. Jadi siapa yang kata begini? Imam Abu Daud. Jadi sebelum haddatsana ni Imam Abu Daud lah. Kalau kitab Bukhari, Imam Bukhari. Kalau kitab orang lain lah. Itulah. Kalau Tirmizi, sebelum daripada haddatsana mula-mula tu, pengarang tu lah. Itu maksudnya. Imam Abu Daud kata, Sahal bin Bakar meriwayatkan kepada kami daripada Abi Awanah. Jadi siapa Sahal bin Bakar ni? Sahal bin Bakar bin Bishr Ad-Darimi Al-Basri. Abu Bishr adalah kunyahnya. Sahal seorang perawi thiqah. Walaupun kadang-kadang ada juga berlaku waham kepadanya. Ada juga kekeliru, dia terkeliru. Dia adalah perawi Bukhari, Abu Daud dan An-Nasai. Meninggal dunia pada tahun 227 Hijrah. Itu Sahal bin Bakar. Akhirnya dia ni guru kepada Imam Abu Daud lah. Dia kata dia ambil hadis ini diriwayatkan kepada kami daripada Abi Awanah. Abi Awanah, nama sebenarnya ialah Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Abu Awanah adalah seorang perawi thiqah dan beliau merupakan salah seorang perawi ke-66 kitab utama hadis. Abu Awanah meninggal dunia pada tahun 176 Hijrah. Lepas tu daripada Abdul Malik bin Umair. Abi Awanah ambil hadis ni daripada siapa? Daripada Abdul Malik bin Umair. Ni 27. Al-Farasi, Al-Lakhmi, Al-Kufi, Al-Qibti. Abu Umar adalah kunyahnya. Beliau juga thiqah dan merupakan salah seorang perawi ke-66 kitab utama hadis. Ali bin Al-Madini berkata beliau mempunyai sekitar 200 hadis sahaja. Walaupun Abdul Malik seorang perawi thiqah, tetapi dia juga perawi saduq dan mudallis. Maknanya perawi ni thiqah tapi tidaklah tahap tinggi sangat. Tahap perawi hasan sahaja. Kemudian dia ada pula sifat mudallis itu. Bila sifat mudallis ni ada, kena berhati-hati sikitlah. Di sini beliau telah meriwayatkan daripada Ummul Ala secara an-anah. Bila perawi mudallis dia meriwayatkan secara an-anah, maka ada kemungkinan sanad itu terputus. Ada kemungkinan. Kemungkinan tu ada. Tak mesti putus. Tapi kemungkinan tu ada. Kerana itulah kebanyakan ulama hadis tidak menerima hadis ini sebagai sahih. Paling tinggi pun mereka menganggapnya hasan. Abdul Malik meninggal dunia pada tahun 136 Hijrah ketika berumur lebih 100 tahun.
Itu ceritanya. Dia mengambil hadis ini daripada Ummul Ala. Yani orang yang berkenaan lah, sahabiyah yang berkenaan. Ini nombor 28. Iaitu salah seorang sahabat wanita, sahabiyah Nabi SAW. Inilah satu-satunya hadis beliau di dalam Sunan Abi Dawud. Hadisnya selain diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Umair, diriwayatkan juga oleh anak saudaranya, Hizam bin Hakim bin Hizam Al-Ansari. Begitu ceritanya. Ini Ummul Ala ni. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melawatku ketika aku sedang sakit, pernah menziarahiku. Apa ni, kalau bahasa Malaysia ni, melawat ni mana maksudnya melawat orang sakit itu. Ziarah orang sakit, itu maksud melawat itu. Ketika aku sedang sakit, saya takut terkeliru lah, sebab ada juga peserta kita ni kan yang jauh-jauh, mungkin tak berapa biasa dengan bahasa-bahasa macam ni, dia boleh jadi terkeliru, Kalau melawat itu boleh faham ke tidak, Hafid? Al-Hafid? Alhamdulillah bisa. Bisa, boleh? Okey. Bisa tu boleh lah. Kalau bisa di Malaysia ni maknanya racun tu, yang beracun tu bisa. Bisa ular, bisa macam-macam tu kan. Itulah kata bahasa ni dia berbeza lah sedikit sebanyak, tapi Alhamdulillah kita masih boleh faham lagi, masih boleh faham satu sama lain, Alhamdulillah. Jadi ketika aku sedang sakit, kata Ummul Ala. Ni nombor 29 nota ni. Sampai di sini saya nak sesiapalah daripada kita yang nak baca, sila baca. Sambung saya tadi. Kalau tidak jadi sebelah pihak saja pula. Sila, siapa nak baca ni? Nota 29. Silakan. Siapa ni? Ya, silakan. Ibnu Sakan berkata, Nabi SAW telah melawatnya. Beliau, Ibnu Sakan, telah mengemukakan hadisnya daripada penduduk Syam. Kemudian beliau dan Ibnu Mandah mengemukakan pula riwayat daripada saluran Az-Zubaidi daripada Yunus bin Saif bahwa Hizam bin Hakim bin Hakim meriwayatkan kepadanya daripada emak saudara sebelah bapaknya, yaitu Ummul Ala, bahwa Rasulullah SAW telah melawatnya ketika beliau demam. Baginda melihatnya dalam keadaan sedang mengerang kesakitan lantaran terlalu kuat demamnya. Jadi sakitnya ini demam, demam. Tapi mungkin adalah penyakit lain, demam itu gejalanya pun mungkin, tetapi demam lah yang disebutnya. Di sini. Teruskan. Kata Ibnu Sakan, aku tidak menemui hadisnya selain hadis ini. Okey. Jadi ini saja hadis dia yang ditemui oleh ulama hadis. Lalu baginda bersabda, bergembiralah wahai Ummul Ala. Di sini saya selalulah betul-betul ambil seperti yang asal. Macam kita boleh sebutkan Ummul Ala, Ummul Ala, Ummil Ala. Boleh saja. Setengah-setengah tu orang dia pakai satu saja. Tapi saya macam di sini, saya kekalkan yang asal. Abshiri ya Ummul Ala. Sebab dia jadi apa ni orang panggil munada. Munada. Dan munada ni dia kena bagi di atas. Kalau kita kata Ummul Ala, sedangkan ini Nabi yang kata ni. Kita dah bercerita tentang apa yang Nabi kata. Nabi kata tu ya Ummul Ala ke atau ya Ummul Ala. Jadi cuba tengok sini baris ni, Ummul Ala. Jadi saya lebih suka guna begini.
Sebab apa? Untuk ketepatan itu. Ketepatan itu. Sebagaimana yang Nabi sebut. Jangan kita ubahlah. Takut-takut termasuk dalam berdusta juga. Sebab dari segi nahunya, kalau kata Ummul Ala, salah. Ummil Ala pun salah juga. Yang betulnya Ummul Ala. Kan Nabi tu dia bercakap tu bahasanya tepat. Takut jadi berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi dengan sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, peserta-peserta kita semua sekalian, kena fahamlah kenapa setengah-setengah kitab ni dia pakai satu saja bari. Saya takut itu. Yang saya nak jaganya takut jadi timbul dusta atas nama Rasulullah. Mana orang yang mengerti dia akan kata, Nabi tak cakap macam tu, dia bukan kata Ummul Ala. Kalau kata Ummul Ala salah pun. Jadi Nabi bercakap bahasa Arab salah ke? Macam-macam timbul itu. Sebab dengan sebab itu perlu dijaga. Bagi saya perlu dijaga. Terutamanya apabila yang Nabi sebut itu. Kalau yang lain-lain itu boleh tahanlah juga. Bolehlah untuk kita memudahkan. Sebab orang kita ni dia kan, dia bukan terikat dengan nahwu bahasa Arab tu. Dia tak tahu semua tu ummi apa tu bezanya kan. Tapi bila sampai ke peringkat Nabi sebut, itu kena jaga. Sebagaimana yang saya buat di sini, Ummul Ala. Sebab itu yang Nabi sebut. Kalau kita kata Ummul Ala, nanti orang akan kata, Nabi tak kata begitu. Kalau kata begitu, salah. Jadi adakah Nabi ni bercakap bahasa Arab yang salah? Tak boleh macam tu. Nabi bercakap bahasa Arab yang tepat. Bukan salah begitu. Sebab itu, jangan terkejutlah kalau tengok saya buat begini dari segi ejaan tu, adalah tu sebabnya. Gitu. Mungkin kalau tengok di lain macam lain itu terpulang kepada masing-masing lah. Saya pun faham maksud dia takut memeningkan kepala orang. Jadi sekali sekali ummah, sekali ummi. Mana satu yang betulnya? Salah satu betul ke atau macam mana dia jadi keliru? Orang yang tak belajar bahasa Arab dia keliru. Tapi bagi saya, kalau yang Nabi sebut sekurang-kurangnya itu kena jaga. Takut timbul fitnah tadilah. Fitnah tadi. Orang kata Nabi bercakap tak betul pula. Tidak menepati bahasa, salah bahasa. Bergembiralah wahai Ummul Ala. Jadi Ummul Ala ni, Ummil Ala tadilah sama lah. Orang sama. Cumanya cara guna tu. Kerana Allah menghilangkan dosa-dosa seseorang Muslim dengan sebab sakitnya. Jadi dengan sebab sakitnya, sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Rupanya sakit-sakit ni boleh menghilangkan dosa-dosa. Boleh menghilangkan dosa-dosa. Jadi dosa-dosa tu ibarat karat-karat lah yang ada pada jiwa seseorang mukmin itu. Dengan dia sakit, di sebalik sakit itu, Allah SWT menghilangkan dosa-dosanya. Seperti mana tukang emas, tukang perak dan sebagainya lah, tukang itulah. Dia kan nak bersihkan emas dia tu supaya jadi berkilat betul. Perak dia tu, dia semburkan dengan api. Dengan api yang kuat, tajam. Jadi terpisahlah kotorannya. Begitu. Jadi itu hikmat di sebalik sakitnya seseorang mukmin itu. Di sini kita ada nota 30. Boleh Ibnul Qayyim baca lagi? Silakan. Antara pengajaran, panduan, pedoman, dan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini ialah: 1. Lelaki juga disyariatkan melawat wanita yang sakit dengan syarat ia dapat menjaga batas-batas dan adab-adab syariat. Hukumnya harus dan mustahab atau elok juga, seperti lelaki melawat lelaki dan wanita melawat wanita. Teruskan. 2. Peristiwa ini menunjukkan kemuliaan Ummul Ala pada pandangan Nabi SAW dan menunjukkan juga sifat merendah
diri baginda. Sebagaimana hati sahabat-sahabat lelaki dijaganya, hati sahabat-sahabat wanitanya juga dijaga. Ya, teruskan. Yang ketiga, pelawat hendaklah menenangkan hati pesakit yang dilawatinya dengan memberikan berita-berita gembira yang sebenarnya seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi berita gembira tu yang benar, jangan yang dusta. Jadi berita gembira, oh tak apa, 2 hari lagi, sehari 2 lagi kamu akan sembuh. Padahal dia dah teruk dah. Dia dah teruk dah. Jadi kita berdusta dengan dia tak boleh. Tapi kalau berita gembira yang benar itu tak apa. Macam Nabi SAW di sini sebut absyiri ya Ummul Ala. Terimalah berita gembira ini wahai Ummul Ala. Allah menghapuskan dosa-dosa begini-gini dia sebutkan. Itu cerita yang betul. Cerita yang betul itu cerita perkara ghaib itu. Allah buat begini. Dia sebagai seorang rasul mendapat wahyu daripada Allah, dia ceritakan dengan benar. Kalau kita tak boleh nak kata begitu. Sekarang ni kita boleh katalah. Sebab apa? Dah Nabi hadis ada. Dah hadis ada, kita boleh katalah. Sakit ni sebenarnya menghapuskan dosa-dosa. Kita boleh kata. Itu sebagai berita gembira kepada orang yang sakit. Mungkin dia belum tahu lagi. Itu betul. Betul tu kerana Nabi yang cerita. Kalau katakanlah Nabi tak cerita lagi perkara ni, nak mana-mana kata tak boleh. Itu dusta namanya. Jadi kalau bagi berita gembira yang benar, tak apa. Misalnya kita bertemu dengan doktor kata tak ada itu sangat, dia tu begini-begini sahaja. Sehari 2 lagi boleh keluarlah daripada ward misalnya. Dan memang doktor cakap begitu dengan kita. Tak apa, boleh. Jangan kita menipu dia. Jangan menipu dia. Kalau ada hikmah, ada maslahah, tidak bagi tahu, tak apa. Tidak bagi tahu, tak apa. Tapi jangan berdusta. Jangan berdusta. Mana Islam ni sangat mementingkan bercakap benar di mana-mana pun. Begitu. Baik, teruskan lagi. 4. Hadis ini mengajar umat Islam supaya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dalam kehidupan di dunia ini. Ya, teruskan. Yang kelima, penyakit-penyakit yang menimpa orang-orang Islam yang bersabar menghadapinya boleh menghapuskan dan membersihkan dosa dan nodanya. Teruskan. 6. Berita gembira ini hanya khusus untuk orang-orang Islam sahaja. Jadi ini Nabi SAW bagi berita gembira ni kepada Ummul Ala. Dan orang-orang Islam yang lain, dalam hadis tu sebut orang mukmin, orang Muslim, dalam hadis yang lain, ini Muslim sahaja. Orang kafir tak ada kelebihan ini. Hanya kelebihan orang Islam sahaja. Orang kafir boleh dapat juga kelebihan ini. Bukan tak boleh dapat, tak mustahil dapat, tidak. Masuk Islam dapatlah kelebihan ini. Ini menunjukkan kelebihan seseorang itu sebagai orang Islam. Jadi kelebihan kita ni banyak. Sebagai orang Islam ni banyak kelebihannya. Antaranya ini. Teruskan. 7. Nabi SAW selalu menggunakan perbandingan dan perumpamaan dalam hadis-hadis. Bersihnya manusia daripada dosa-dosa apabila ditimpa penyakit diumpamakan dengan bersihnya emas dan perak dari kotoran apabila dipanaskan dengan api. Ini selalu Nabi SAW. Teruskan. Hadis 3092 ini hanya bertaraf hasan karena di dalam sanadnya ada Abdul Malik bin Umair. Beliau seorang perawi saduq dan mudallis walaupun disebut thiqah oleh sesetengah ulama rijalul hadis. Jadi sekejaplah. Bila seorang ulama hadis sebut tentang seseorang perawi itu thiqah, bukan bermakna terus dia tu jadi perawi sahih ya. Kena tengok lagi perkataan-perkataan lain yang digunakan untuknya. Misalnya di samping disebut thiqah itu,
disebut juga dia tu perawi saduq. Ni saduq. Mudallis. Menunjukkan dia tu bukan taraf perawi sahih. Paling tinggi pun itu pada kedudukan perawi hasan. Perawi hasan. Teruskan. Al-Munziri dan lain-lain juga mengatakan ia hasan. Hadis ini dikemukakan oleh Abd bin Humaid di dalam Al-Muntakhab min Musnad Abd bin Humaid daripada hadis Abi Awana dengan sanad yang sama. Lihat hadis nomor 1564. At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir juz 25 muka surat 141 dan Abu Nuaim di dalam Ma'rifatus Sahabah juz 24 muka surat 300. Al-Haythami mengemukakannya melalui beberapa saluran riwayat di dalam Majma' Az-Zawaid juz 2 muka surat 307. Nah, itu berkenaan dengan hadis tadi 3092. Seterusnya kita pergi pula kepada hadis 3093 ni. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya. Ini cuba perhati di sini ada ni. Ini dinamakan tahwil. Tahwil. Jadi bacanya kita baca atau lepas tu kita baca qala wa haddatsana. Walaupun tak ada di sini haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya qala. Jadi ada di sini qala gini wa haddatsana. Dari segi bacaannya, bila kita baca kena sebut qala itu selepas qala wa haddatsana. Dari segi tulisannya tak ada. Itu kena maklum lah. Kena maklum. Maknanya Imam Abu Daud mengambil hadis ini melalui dua saluran riwayat. Melalui tariq, disebut tariq, saluran riwayat. Satunya daripada Musaddad, gurunya yang bernama Musaddad. Musaddad mengambil hadis ini daripada Yahya. Ini saluran yang pertama. Kemudian pemalingan sanad berlaku di sini. Maknanya Imam Abu Daud berkata Muhammad bin Bashar juga meriwayatkan kepada kami. Mana selain Musaddad meriwayatkan hadis ini, Muhammad bin Bashar juga meriwayatkan kepada kami hadis ini. Tetapi beliau mengambil hadis ini daripada Uthman bin Amr, bukan daripada Yahya. Yang mengambil daripada Yahya ni Musaddad. Musaddad mengambil daripada Yahya. Muhammad bin Bashar, guru Imam Abu Daud ini yang kedua ni, mengambil daripada Uthman bin Amr. Begitu. Lepas tu kata Abu Daud. Ni Abu Daud mencelah di sini. Wa hadza lafzu ibn Bashar. Ini adalah lafaz Ibn Bashar. Ini mana? Ini maksudnya lafaz matan hadis di bawah ini. Begitu. Sebab itu saya buat ini. Abu Daud berkata ini adalah lafaz Ibn Bashar. Yang ini lafaz apa? Lafaz matan riwayat Ibn Bashar. Bukan lafaz matan riwayat Musaddad daripada Yahya, bukan. Yang di bawah ni lafaznya lafaz riwayat Muhammad bin Bashar daripada Uthman bin Amr. Begitu. Itu maksudnya. Lepas tu daripada Abi Amir Al-Khazzaz, daripada Abi Amir Al-Khazzaz ini merujuk kepada riwayat Musaddad ini, saluran riwayat Musaddad ini. Maknanya Musaddad meriwayatkan daripada Yahya daripada mana dengan an. Jadi an Abi Amir ini berdasarkan riwayat Musaddad, bukan riwayat Muhammad bin Bashar. Ini rumit sedikit ni. Sebab itu Imam Abu Daud di akhir hadis ini dia sebut qala Abu Daud wa hadha lafzu ibn Bashar.
Ini adalah lafaz Ibnu Bashar, yakni Muhammad bin Bashar. Dia kata apa? Haddatsana Ibnu Abi Mulaikah. Dia sebut dengan haddatsana. Lafaz mana dalam sanad tu dia sebut haddatsana. Jadi yang sebut daripada di sini Ani bin Abi Mulaikah, ini bukan Muhammad bin Bashar. Ini Musaddad. Musaddad dalam saluran riwayat dia sebut an Abi Amir Al-Khazzaz Ani bin Abi Mulaikah, bukan haddatsana Ibnu Abi Mulaikah, bukan. Itu. Tak apa, itu sepintas lalu. Dulu saya sebut, nanti kita tengok di bawah. Begitu. Jadi Yahya guru kepada Musaddad ini dengan Uthman bin Amar, kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Abi Amir Al-Khazzaz ini. Jadi an Abi Amir Al-Khazzaz ini punca pengambilan Yahya dan Uthman bin Amar. Inilah perawi yang dikongsi bersama oleh dua saluran ini. Saluran pertama guru Abu Daud ialah Musaddad. Saluran kedua guru Abu Daud Muhammad bin Bashar. Yang mengambil daripada Abi Amir Al-Khazzaz ini guru kepada guru Abu Daud, iaitu Yahya dan juga Uthman bin Amar. Mereka berdua ni ambil daripada Abi Amir Al-Khazzaz. Sampai di sini berbeza pula sanad itu. Mana Musaddad meriwayatkan dengan an. Jadi sebut an ini berdasarkan riwayat Musaddad. Kalau riwayat Muhammad bin Bashar, dia bukan di sini an, tetapi haddatsana Ibnu Abi Mulaikah an Aisyah. Begitu. Itu kena perhati tu, Sebab kita baca kitab ni dengan sanad kan. Ni dalam Abu Daud ni kadang-kadang sanad dia tu boleh jadi keliru. Boleh jadi keliru. Saya akan tunjukkan di mana telah berlaku kekeliruan di dalam kitab-kitab syarahnya pun. Berlaku kekeliruan. Dan seterusnya. Begitu. Baik. Kita pergi seterusnya kepada hadis yang kedua dengan melihat sanad yang terlebih dahulu. Musaddad bin Musarhad. Ini perawi masyhur ni, perawi masyhur. Meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang dimaksudkan di sini. Meriwayatkan kepada kami. Lepas tu dia berhenti sanad, dia berhenti setakat ni. Muhammad bin Bashar juga meriwayatkan kepada kami, kata Imam Abu Daud. Di sini start lain, start semula pula sanad itu. Ini Imam Abu Daud lah kata ni. Muhammad bin Bashar juga meriwayatkan kepada kami ni. Siapa yang kata? Abu Daud lah. Mana Muhammad bin Bashar ni guru dia. Katanya, kata Muhammad bin Bashar, Uthman bin Amar. Jadi Muhammad bin Bashar ni pun masyhur, perawi Bukhari, Muslim dan lain-lain. Perawi yang dikongsi bersama oleh sekian ramai ulama-ulama hadis. Dan kiranya yang kalau sudah bertemu tu, perawi-perawi itu kita tidak akan ulang lagi. Katanya Uthman bin Amar. Siapa Uthman bin Amar? 31. Di sini. Saya nak minta siapa-siapalah pula baca. Silakan, siapa-siapa pula? Orang lain pula? Siapa nak baca di sini? Uthman bin Amar. Seterusnya. Saya baca mana? Siapa ni? Izzuddin. Izzuddin. Silakan Izzuddin. 31 tak? Ya. Bin Saj Al-Qurashi, Abu Saj Al-Jazari, Maula Bani Umayyah. Kadang-kadang Osman dibinkan kepada datuknya. Beliau meriwayatkan hadis daripada Az-Zuhri secara mursal. Muhammad bin Ishaq, Amr bin Sabit, Ismail bin Umayyah dan ramai lagi orang-orang lain. Sa'id bin Salim. Sa'id bin Salim. Al-Mu'tamir bin Sulaiman
Muhammad bin Yazid dan lain-lain pula adalah antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Abu Arubah menyebutnya dalam tabaqat ketiga tabi'in. Kata Abu Hatim, hadisnya boleh ditulis tetapi tidak boleh dijadikan hujah. Ibn Hibban menyebutnya dalam perawi siqah. Al-Uqaili berkata, tidak ada orang yang turut meriwayatkan hadisnya. Itu maksud la yutaba'u ala hadithihi. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut gitu istilah. La yutaba'u ala hadithihi. Maksudnya tidak ada orang yang turut meriwayatkan hadisnya. Biasanya kalau hadis yang diriwayat itu tak ada orang lain macam tu. Ya, ada juga meriwayatkan riwayat itu. Teruskan. Hafiz Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib pula berkata, padanya ada kelemahan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Seterusnya nombor 32 itu dia Uthman bin Ammar ini mengambil riwayat ini daripada Abi Amir Al-Khazzaz. Sama juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini yang di atas ni, Yahya ni juga mengambilkan daripada Abi Amir Al-Khazzaz ini. Jadi siapa pula Abu Amir Al-Khazzaz itu? Baca di situ. Izzuddin, teruskan. Beliau ialah Saleh bin Rustam Al-Muzani, maula mereka, Al-Basri. Basri. Para ulama hadis berbeza pandangan tentang kedudukannya dan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Ibnu Ma'in berkata, Abu Amir dhaif. Yahya berkata, langsung tidak bernilai. Laisa bi syai'. Itu lafaznya. Teruskan. Ahmad berkata, salihul hadis. Seorang perawi yang ada kelayakan dalam menerima dan menyampaikan hadis. Di samping hadisnya juga boleh ditulis. Al-Ijli berkata, jaizul hadis. Perawi yang walaupun lemah tetapi hadisnya boleh ditulis untuk iktibar. Untuk iktibar. Abu Hatim berkata, hadisnya boleh ditulis tetapi tidak boleh dijadikan hujah. Ad-Darul Qutni dan Abu Ahmad Al-Hakim berkata, tidak kuat. Ibnu Adi berkata, azizul hadis. Seorang perawi yang tidak banyak hadisnya. Teruskan. Antara tokoh ulama hadis yang dinukilkan telah berkata, Abu Amir Al-Khazzaz, seorang perawi siqah pula, ialah Abu Daud At-Tayalisi, Abu Daud As-Sijistani, Abu Bakar Al-Bazzar, Muhammad bin Waddah dan Ibn Hibban. Jadi Abu Daud As-Sijistani ini, Abu Daud As-Sijistani ini pengarang kitab kita ni lah, pengarang kitab Sunan Abi Daud. Imam Abu Daud pun kata dia ni thiqah. Jadi ramai juga yang mengatakan dia ni perawi thiqah. Abu Amir Al-Khazzaz ini perawi thiqah. Mana ada khilaf lah ulama tentang kedudukannya itu. Ada yang kata tak boleh buat hujah, ada yang kata dhaif, ada yang kata dia ni thiqah. Ramai juga yang kata, termasuklah pengarang kitab Sunan Abi Daud ini sendiri mengatakan Abu Amir Al-Khazzaz ini perawi yang thiqah. Gitu. Ini boleh dilihat dalam Tahdzibut Tahdzib, karangan Hafiz Ibnu Hajar. Ada di dalam tu dia sebutkan semua ini. Daripada Ibni Abi Mulaikah, siapa? Abdullah bin Ubaidillah. Nama dia Ibnu Abi Mulaikah ni Abdullah bin Ubaidillah. Daripada Aisyah, katanya aku pernah berkata, wahai Rasulullah. Cuba tengok ni, Rasulullah.
Saya sebut begitu, saya tulis begitu. Bukan Rasulullah. Sama tadilah. Ummal ala, bagi di atas. Rasulullah. Bukan Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, salah. Sesungguhnya aku mengetahui ayat Al-Quran yang paling keras. Baginda bertanya, ayat apakah itu wahai Aisyah? Jadi paling keras ni ada, kita ada nota di sini. Paling keras maksud berat, lagi menakutkan diriku sendiri dan orang-orang Islam lain. Orang Islam, kalau kita tengok beberapa riwayat, mereka takutlah, susah hatilah bila turun ayat tu. Jadi Aisyah tahu cerita tu. Jadi dia pun nyatakan kepada Rasulullah apa yang dia tahu tu. Jadi lepas tu Nabi SAW pun tanyalah, ayat mana? Ayat apakah itu wahai Aisyah? Aisyah menjawab, iaitu firman Allah yang bermaksud. Jadi ayatnya di dalam teks Arab tu sudah ada dah. Kita ambil maksud saja di sini. Sesiapa yang melakukan apa-apa kejahatan, may ya'mal su'an, ia akan dibalas dengan sebab yujzabi. Ini dalam An-Nisa 123 ni, 34. Baca di situ Izzuddin, teruskan. Sebabnya Aisyah menganggap firman Allah ini paling keras dan berat ancamannya ialah kerana perkataan man di dalamnya merupakan salah satu lafaz umum yang merangkumi semua orang, baik kafir maupun mukmin. Perkataan su'an pula nakirah di halaman ayat syarat. Ia juga mengandungi erti umum merangkumi semua kejahatan atau dosa, baik besar maupun kecil. Beliau pula belum mengetahui pada ketika itu bahawa setiap penyakit dan malapetaka yang menimpa orang mukmin dapat menghapuskan dosa-dosanya. Sebab tu terasa berat. Sahabat-sahabat lain pun begitu juga. Terasa berat. Sedih. Berasa. Lepas tu bila Nabi SAW jelaskan melalui hadis-hadis seperti inilah, mereka tahu. Oh, rupanya kira-kiranya tak ada lah akan disoal, akan dibalas apa dah kalau dihapuskan dosa tu. Dihapuskan dengan apa? Dengan penyakit, malapetaka yang menimpa ataupun lain-lain lagi, duri yang kena pun. Seseorang itu pun mendatangkan pahala kepadanya ataupun menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis ini, dosanya yang paling teruk pun dihapuskan. Begitu. Baik. Kalau kita tengok sini dulu. 35 tadi surah tadi, Aisyah pun tanya. Baginda bersabda, tidakkah engkau tahu, mana dia tak tahu lagi, bahawa seseorang mukmin yang ditimpa musibah atau duri, yang terkena duri pun sudah dikira sebagai balasan. Itu sebagai kafarah, sebagai penutup bagi perbuatannya yang paling buruk, penghapus dosa. Perbuatannya yang paling buruk pun terhapus dengan benda-benda macam itu. Jadi sesiapa yang dihisap, ia akan diazab. Yang dihisap tu, kalau dah hapus dah dosa tu, tak ada hisap lah, tak kira dah lah. Lepas tu Nabi kata sesiapa yang dihisap, ia akan diazab. Barulah terasa berat tu duduk di situ. Lalu Aisyah tanya lagi, bincang lagi. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka dia akan dikira, yakni dihisap dengan perkiraan, yakni hisap yang mudah. Jadi mudah apa kalau akan diseksa pula kalau macam tu? Sesiapa yang dihisap. Jadi tidakkah fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisap dengan mudah? Kalau kena seksa tak ada mudah lah kalau macam tu. Aisyah jadi duduk bincang ni, duduk tanya lagi Nabi 35 di sini. Jadi baca lagi situ apa ni, Izzuddin. Teruskan. Bukankah firman Allah ini menunjukkan orang yang dihisap dengan mudah tidak akan diseksa?
Bukankah firman Allah seterusnya juga menunjukkan begitu? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bermaksud, dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Al-Insyiqaq ayat 9. Jadi, apakah ertinya sesiapa yang dihisap, ia akan diazab? Itu maksudnya, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, ialah sesiapa yang kira-kira amalannya dipersoal, maka ia akan diazab. Jadi yang akan diazab tu kalau disoal banyak. Mana disoal lagi, soal lagi, macam tu. Adapun yang disebut hisap saja, semata-mata hisap tu, kemukakan saja itu pun sudah dikira hisap dah. Itu yang mudah tu. Kalau banyak soal itu tanda akan diazab lah orang itu. Jadi selepas tu Baginda SAW bersabda, itu hanyalah pembentangan amalan, wahai Aisyah. Yang kata yang ringan itu lepas begitu tu, ringan itu pembentangan. Mana dikemukakan kepada Allah amalan manusia itu dikemukakan. Lalu begitu. Wahai Aisyah 36. Iaitu maksudnya ialah itu hanya pembentangan dosa-dosa manusia di hadapan Allah. Bukan lagi hisab sebenar-benarnya. Kalau hisab sebenarnya, itu yang kena seksa. Adapun sekadar lalu macam orang lalu dekat kita kata custom, kalau kita kata lalu tunjuk pasport gitu, lalu gitu, itu pembentangan. Tapi kena lalu juga. Kena lalu juga di situ. Cuma yang tidak diperiksa, tidak disoal banyak begitu. Teruskan ini. Izzuddin 37. Orang yang dihisap sebenar-benarnya ialah orang yang kira-kira amalannya dipersoal dan diperiksa segala yang besar dan kecil daripadanya. Hadis ini sebetulnya tidak sesuai terletak di bawah babu iyadatin nisa'i, bab melawat wanita yang sakit. Ia lebih sesuai terletak di bawah bab sebelumnya, iaitu babul amradil mukaffarati lizunubi. Babul amradi mukaffirati lizunubi. Bab penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa-dosa. Memandangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalamnya, alimti ya Aisyatu annal mu'mina tusibuhu an-nakbatu aw syaukatu fayukafa'u bi aswa'i amalihi. Bermaksud, tidakkah engkau tahu bahawa seseorang mukmin yang ditimpa musibah atau terkena duri pun sudah dikira sebagai balasan bagi perbuatannya yang paling buruk. Jadi inilah yang kata sesuai dengan babul amrad al-mukaffirah lidzunub tu. Dia lebih sesuai dengan tajuk ni. Bukan tajuk bab ziarah wanita ni, tak ada sebut pun di sini ziarah wanita ni dalam hadis ni. Hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua di bawah bab ni. Jadi macam mana terletak di sini, itu kira kesilapan penyalin lah agaknya letak di sini. Ia lebih sesuai kalau terletak di bawah bab sebelum ini. Mana dari segi penyakit-penyakit menghapuskan dosa tu. Sebab apa? Sebab ada di dalam hadis ni sebut ni. Ada sebut ni. Jadi ini bukan masalah pergi melawat wanita apa, tak ada semua. Orang mukmin kalau terkena malapetaka, musibah atau kena duri sekalipun. Jadi Allah SWT yukafa'u bi aswa'i amalihi. Begitu. Allah SWT dikira sebagai balasan Tuhan terhadap perbuatannya yang paling buruk. Jadi Allah balas di dunia. Jadi tak ada dah azab di akhirat besok. Dia balas di dunia lagi.
Jadi dengan sebab itu orang-orang Islam, orang-orang mukmin jangan berasa sedih sangat kalau ditimpa sakit, malapetaka, bencana dan sebagainya, sebab kita kena ingat dengan perkara-perkara seperti itu, dosa kita, perbuatan kita yang paling buruk, maknanya dosa lah, boleh hilang. Boleh hilang. Kalau kita sabar ni, kalau kita sabar. Kalau kita tak sabar tak boleh. Ini masalah sabar apa semua kita dah, syarat-syarat dia kita dah bertemu dah sebelum ni. Di dalam hadis-hadis sebelum ni. Jadi hadis yang kedua di bawah bab ketiga ni lebih sesuai, terletak di bawah babul amrad al-mukaffirah lidhunub. Jadi bab sebelum ni. Bukan di bawah bab iyadatin nisa. Sebab dalam hadis yang kedua ni tak ada sebut pun tentang ziarah ataupun melawat wanita yang sakit. Itu tak ada sebut. Tak ada sebut. Jadi bagaimana terletak di sini? Ini kesilapan penyalin dah agaknya. Agaknya lah orang-orang duk sebut begitulah. Ataupun kesilapan Abu Daud sendiri sebagai manusia, dia salah letak. Mungkin dia nak adjust balik, dia nak letak balik di tempat yang sebenarnya tapi terlupa ke apa ke, boleh jadi belaka. Jadi yang tepat dengan tajuk bab yang ketiga ni ialah hadis yang pertama di bawah bab ini sahaja. Nabi SAW pergi melawat Ummul Ala, itu saja yang tepat. Yang kedua ni tidak begitu sesuai. Sepatutnya tidak terletak di sini. Tetapi dalam nuskha-nuskha yang kita pakai, dalam syarah-syarah Abu Daud ini, memang ada sebut hadis ni di sini. Kita nak kata macam mana? Kita katalah itu kesilapan. Suatu kesilapan. Macam Quran kita tak boleh kata begitu. Surah ni terletak selepas surah ni kesilapan. Tak boleh. Itu mutawatir. Tapi kalau hadis ni kita boleh kata begitu. Kesilapan pengarang dia sendiri pun boleh jadi. Tidak nanti penyalin dia yang kemudian. Pengarang dia sendiri pun boleh jadi tersilap. Ataupun dia zaman dulu kan bukan macam sekarang ni, komputer ada senang, nak pindah sana, nak copy, nak cut, nak apa semua senang. Dulu kalau dah tulis tu, tulis itulah. Nak pindah pula tu satu hal juga. Mungkin tak ada kesempatan, kau terlupa ke apa ke, terus berada di situ hadis tadi. Itu keadaannya. Jadi kalau kita tengok hadis ini, di dalam syarah-syarahnya, semua ada. Cuba tengok ni. Ni ada di sini lah. Ada di sini. Selepas daripada hadis Ummul Ala tadi, hadis ni. Ni 3093. Yang tepatnya 3092 tadi, itu yang tepat dengan tajuknya. Ni babu iyadatin nisa. Yang tepat dengan tajuk dia ini. Begitu. Sama juga kalau kita tengok kitab Aunul Ma'bud. Di dalam Aunul Ma'bud sama juga iyadatin nisa. Cuma hadis nombor dia tu berbeza sedikit, dia lain lah. Saya tidak pakai penomboran kitab ini. Kita pakai yang tadi ya. Cuba tengok sini. Hadis yang kedua, hadis Musaddad tadi, akhbarana Yahya, berada selepas itu. Di sini juga. Tetapi kalau kita perhatikan Aunul Ma'bud ke lain-lain kitab ke, di sini dia tak ada komen apa. Dia tak ada komen apa tentang kedudukan itu. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Manhalul Azbil Mawrud, umpamanya dia ada sebut di sini sekejap ya. Ni. Hadzal hadis ghairu munasib li bab iyadatin nisa, bal lahu munasabah bi bab al-amrad al-mukaffira lidh-dhunub bi'tibari qawlihi innal muslim tusibuhu nakbah ilah. Lebih sesuai itu. Inilah yang saya sebut tadi. Sama juga dalam Badlul Majhud, dia pun ada sebut juga. Babu iyadatin nisa. Bahkan daripada awal lagi dalam kitab ni dia sebut, dalam nuskha Mesir, tajuk bab ini tak ada ni, tajuk bab yang ketiga dia tak ada. Lepas tu dia sebut, cuba tengok di sini.
Ni sebenarnya. Hadzal hadis la munasabata lahu bi bab iyadatin nisa. Tak ada kaitannya hadis ni dengan bab melawat wanita yang sakit ni. Bahkan dia ada kesesuaian, ada kalau nak sesuai pun dengan bab sebelumnya. Itu bab mana? Yang bab yang kita sebut tadi lah. Babul amrad al-mukaffirah lidhunub. Lebih sesuai dengan itu. Sama juga disebut sini. Atau kalau kita tengok lagi di sini. Ni. Syarah Sunan Abi Daud oleh Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan. Ni Iyadatul Marid. Ni ada juga. 3092, 3093. Ni ada di sini. Ada di sini. Banyak. Dia tak ada sebut di sini. Kedudukan yang sepatutnya apa semua tu tak ada sebut di sini. Ya. Seterusnya kata Abu Daud. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni, kuliah kita ni, kena tahu ya, qala Abu Daud dalam Sunan Abi Daud itu penting. Dan setengah-setengah tempatnya memang rumit. Bahkan dalam syarah-syarah, setengah-setengah syarah tu pun dia terkeliru di situ. Sehingga dia salah faham. Jadi dengan sebab itu bagi saya lah dalam banyak-banyak syarah ni, yang terbaik kalau dalam bab ini, dalam bab qala Abu Daud itu, ialah Badlul Majhud. Badlul Majhud paling detail. Nak banding dengan yang lain-lain lah. Baik. Ini qala Abu Daud. Jadi qala Abu Daud ni seperti saya telah sebut dah sebelum ni, ulama-ulama kita buat kitab-kitab yang berasingan untuk bincangkan qala Abu Daud itu. Takut-takut jadi tersalah. Sebab di sini ada tersalah. Nanti saya tunjuk nanti. Yang tersalah tu. Dalam setengah-setengah kitab salah faham. Berlaku. Jadi pensyarah-pensyarah tu bukan calon-calon orang dah. Kira-kiranya. Tapi berlaku juga. Itu menunjukkan qala Abu Daud ni tempat yang rumit. Dalam Aunul Ma'bud dia tidak ada semua tempat perbincangan tentang qala Abu Daud itu. Setengah-setengah tu dia tinggal begitu saja. Dan banyak juga kesilapan yang berlaku dan diperbetulkan oleh pengarang Badlul Majhud sebab dia ditulis kemudian. Diperbetulkan. Jadi di sini kata Abu Daud. Abu Daud ni Abu Daud mana? Pengarang lah, pengarang kita ni. Abu Daud As-Sijistani maksudnya. Ini adalah lafaz Ibnu Bashar. Beliau berkata, Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan kepada kami. Haddathana Ibnu Abi Mulaikah. Kita ada nota 38 di sini. Siapa pula nak baca di sini? Silakan. Siapa? Nak baca sikit lagi ni. Orang lain pula lah. Gila-gila tak penat sangat. Siapa nak baca? Silakan. Kita ada sedikit saja lagi. Sedikit. Silakan. Ana Ustaz. Siapa ni? Safwan. Safwan. Baca Safwan. Lafaz riwayat Musaddad ialah daripada Ibni Abi Mulaikah. Mungkin ada orang berkata bahawa kata-kata Abu Daud di sini bercanggah dengan apa yang telah disebutnya di dalam sanad. Wa hadha lafzuhu an Abi Amir Al-Khazzaz an Ibni Abi Mulaikah. Kerana ia menunjukkan riwayat Ibnu Bashar adalah dengan lafaz an Ibni Abi Mulaikah, yakni secara an'anah. Kata-kata beliau, yakni Abu Daud di sini pula menunjukkan lafaz riwayat Ibnu Bashar ialah haddathana Ibnu Abi Mulaikah. Maka jawapannya ialah kata-katanya di dalam sanad wa hadha lafzuhu merujuk kepada lafaz matan hadis.
Lafaz matan hadis adalah lafaz Ibnu Bashar. Kata-katanya setelah selesai mengemukakan matan hadis, hadza lafdhu Ibnu Bashar, pula bermaksud lafaznya di dalam sanad ialah haddatsana Ibnu Abi Mulaikah. Begitu. Ini yang saya ambil ni daripada Badlul Majhud sepenuhnya. Kalau kita tengok kitab-kitab lain kan, ini saya nak tunjuk termasuklah yang ni Syarah Ibnu Ruslan tadi, cuba kita tengok di sini. Di hujung ni dia tak bincang dia bincang di awal tadi. Sebab dalam setengah-setengah nuskah di akhir tu tak ada dah. Dalam setengah-setengah nuskah saja ada. Baik, di sini cuba kita tengok. Ni cuba tengok ni. An Abi Amir Al-Khazzaz qala Abu Daud At-Tayalisi. Pula. Daripada mana mari Abu Daud At-Tayalisi ni pula? Padahal qala Abu Daud ni Abu Daud pengarang kitab kita ni lah. Di sini dia sebut qala Abu Daud At-Tayalisi wa Abu Daud As-Sijistani thiqah. Jadi makna perawi Abi Amir ini thiqah. Ini okeylah, tak apalah di sini. Wa hadha lafzu Ibn Bashar. Sekejap ya. Dia tak ada bincang di sini. Kalau kita tengok di sini, sekejap ya, sekejap. Qala Abu Daud wa hadha lafzu Ibn Bashar. Qala haddatsana Ibnu Abi Mulaikah. Mana Ibnu Bashar kata haddatsana. Tadi kan ni dalam mula-mula tadi. Cuba kita perhati di sini. Ni. Bukan haddatsana Ibnu Abi Mulaikah, cuba tengok di sini. An Ibni Abi Mulaikah. Bukan haddatsana. Jadi Imam Abu Daud nak cerita, nak kata an ini, kalau dengan an ini berdasarkan riwayat Musaddad. Riwayat Muhammad bin Bashar di tempat an ini haddatsana. Itu dia nak cerita. Baik. Maksudnya Ibnu Bashar meriwayatkan hadis ini bitahdits. Dia kata haddatsana daripada Ibni Abi Mulaikah. Berbeza dengan Musaddad kerana beliau meriwayatkannya daripada Ibnu Abi Mulaikah bil an'anah. Dalam setengah-setengah nuskah ibarat ini tak ada dah ni. Kemudian sebab tu dalam nuskah yang dipakai oleh Ibnu Ruslan tadi tak ada di akhir ni. Dia tak ada bincang pun. Baik, kalau kita tengok Aunul Ma'bud sama juga. Qala Muhammad bin Bashar dalam riwayat dia an Abi Amir Al-Khazzaz haddatsana Ibnu Abi Mulaikah dengan sirah tahdits. Adapun Musaddad dia meriwayatkan dengan sirah an-ana. Itu. Dengan sirah an-ana. Dia sebut gitu je. Tapi jelas dah, betul dah lah tu. Betul dah, begitulah. Baik. Kalau kita tengok di sini, wa hadha lafzu Ibn Bashar an Abi Amir Al-Khazzaz. Lepas tu akhir sekali. Qala Abu Daud wa hadha lafzu Ibn Bashar. Qala haddatsana Ibnu Abi Mulaikah. Yakni dia mengemukakannya dengan lafaz Musaddad. Di dalamnya lafaz Musaddadnya an Ibni Abi Mulaikah. Adapun lafaz Ibnu Bashar dalam sanad, fa fihi qala haddatsana Ibnu Abi Mulaikah, begitu. Dalam sanad itu. Cumanya apa perlulah begitunya?
Kenapa dia jadi mengelirukan ini? Kalau kita baca Badlul Majhud, dia sebut tentang kekeliruan itu. Kekeliruan itu. Jadi apa yang ana buat ini, yang saya buat ini, qala Abu Daud wa hadha lafz Ibn Bashar, agak panjang cerita dia ni. Dia membahaskan tentang kekeliruan setengah-setengah orang. Mungkin orang keliru kata apa tadi? Hadha, ini adalah lafaz Ibn Bashar. Lepas tu Ani bin Abi Mulaikah. Ni seperti kita tengok sini. Cuba tengok ni. Wah, ini lafaz Ibnu Bashar daripada Abi Amir Al-Khazzaz daripada Ibni Abi Mulaikah. Jadi seseolahnya lafaz Ibnu Bashar dengan an di sini. Dengan an di sini. Jadi itu kalau kita kata tiba-tiba untuk apa pula disebut kemudiannya lafaz Ibnu Bashar haddatsana Ibnu Abi Mulaikah. Sedangkan di sini mengelirukan, menyebabkan jadi orang tertanya. Ini seseolahnya dengan lafaz an ini adalah lafaz Ibnu Bashar dia sebut, bukan lafaz Musaddad. Jadi dia perbetulkan pula di kemudian ini apa maknanya? Lafaz Ibnu Bashar haddatsana Ibnu Abi Mulaikah. Boleh faham. Maksudnya tadi an itu bukan lafaz Ibnu Bashar. Itu lafaz Musaddad. Tetapi boleh mengelirukan. Jadi apa dia pengarang Badlul Majhud, dia kata kita pakai hadza lafzuhu ni, lafzu Ibn Bashar ini maksudnya merujuk kepada matan hadis itu. Lepas tu ni hadza lafzu Ibn Bashar ni merujuk kepada sanad. Sanadnya haddatsana Ibnu Abi Mulaikah itu Ibnu Bashar. Kalau an Ibni Abi Mulaikah itu Musaddad. Jadi yang dia kata di awal hadis itu hadza lafzu Ibn Bashar itu merujuk kepada matan hadis. Boleh faham ke tidak? Inilah yang saya buat dalam bahasa kita ni. Yang dibaca oleh siapa tadi? Safwan tadi. Ni. Lafaz riwayat Musaddad ialah daripada Ibni Abi Mulaikah. Mungkin ada orang berkata bahawa kata-kata Abu Daud di sini bercanggah dengan apa yang telah disebutnya di dalam sanad. Ni, wa hadza lafzuhu an Abi Amir an Ibni Abi Mulaikah. Ini kan an ni. Lepas tu dia kata di awal itu ini lafaznya, lafaz Ibnu Bashar itu. Kerana ia menunjukkan riwayat Ibnu Bashar adalah dengan lafaz an Ibni Abi Mulaikah. Secara an-anah, zahirnya nampak begitu. Jadi kata-kata beliau Abu Daud di sini, kata-kata beliau di sini pula menunjukkan lafaz riwayat Ibnu Bashar haddatsana pula. Jadi dia jawab. Ini jawapan cepat tadi saya dah tunjuk dalam beberapa kitab tu tak ada sebut. Jawapan kepada kekeliruan yang mungkin timbul itu. Di sini dia jawab. Maka jawapannya ialah kata-katanya di dalam sanad tadi wa hadza lafzuhu merujuk kepada lafaz matan hadis. Sebab itu saya buat begini, cuba perhatikan. Ni. Abu Daud berkata, ini adalah lafaz Ibnu Bashar, lafaz matan riwayat. Sebab itu saya buat dalam kurungan begitu. Matan riwayat itu. Yang dia sebut dalam sanad ni merujuk kepada matan. Riwayat Ibnu Bashar itu. Yang disebut selepas hadis ni itu merujuk kepada sanad. Dalam sanad itu Ibnu Bashar kata haddatsana, bukan an. Yang di atas tu an itu adalah riwayat Musaddad. Itu maksudnya. Boleh faham ke tidak? Sebab itu kata agak rumit. Lafaz matan hadis adalah lafaz Ibnu Bashar. Kata-katanya setelah selesai mengemukakan matan hadis, ini lafaz Ibnu Bashar pula bermaksud lafaznya di dalam sanad ialah haddatsana Ibnu Abi Mulaikah. Gitu. Boleh nampak ke tidak? Sebab itu saya dah kata perbahasan tentang qala Abu Daud itu rumit. Memang rumit. Kepada setengah-setengah orang yang tak biasa boleh jadi keliru.
Boleh faham sikit-sikit Maulana. Jadi kena perhatilah, kena perhati ya. Perhati tengok yang saya buat tu yang terbaik lah kira-kiranya dalam banyak-banyak syarah tu saya ambil daripada Badrul Majhud. Yang lain dia memang dia cerita jelas tapi kemuskilan yang mungkin timbul dia tak jawab. Dia tak jawab itu. Itu bezanya. Itu bezanya. Baik, kalau kita tengok di dalam kitab ini ini Falah Hubuhbud Syarah Urdu Qala Abu Daud. Ini dia bincang tentang Qala Abu Daud saja ni. Qala Abu Daud saja. Tapi ini dalam bahasa Urdu. Ini detail lah. Kita boleh tahu lah benda-benda macam tu. Dan dia pun banyak merujuk kepada Badrul Majhud juga. Begitulah. Jadi saya harap boleh faham lah. Itu yang uniknya. Kita kena tahu dalam Sunan Abi Daud ini apa yang uniknya. Qala Abu Daud. Komentar dia tu. Kadang-kadang dia salah faham. Jadi begitulah. Yang ada di sini tadi, yang saya sebut tadi, di Syarah Ibn Ruslan ini jangan keliru ya. Qala Abu Daud Sulaiman bin Daud At-Tayalisi. Cuba tengok keliru. Mana Abu Daud Sulaiman bin Daud At-Tayalisi pula? At-Tayalisi itu Abu Daud lain. Ni Abu Daud As-Sijistani. Pengarang cuba tengok ni. Nombor 3 dia kata as-sawab annahu Abu Daud As-Sijistani. Ni ya betul. Maknanya Ibn Ruslan sendiri pensyarah Sunan Abi Daud itu terkeliru di sini. Kalau Abu Daud dia pergi kata Abu Daud At-Tayalisi. Yang Abu Daud At-Tayalisi kata ialah thiqah dia tu. Abu Daud As-Sijistani pun kata thiqah juga. Siapa? Abu Amir Al-Khazzaz ini. Jadi dengan sebab itu perawi ni bukan disepakati tentang kedhaifannya. Ada yang mengatakan dia thiqah. Dengan sebab itulah dia berada pada taraf hasan. Kita katakan hasan. Bukan semua sepakat mengatakan dia dhaif. Jadi Abu Daud At-Tayalisi kata dia ni thiqah. Seperti dalam nota tadilah saya dah sebut Abu Daud At-Tayalisi. Siapa yang kata dia ni thiqah? Abu Daud At-Tayalisi, Abu Daud As-Sijistani, ya apa ni Ibnu Hibban dan ramai lagi yang lain kata dia thiqah. Tetapi di sini terkeliru. Qala Abu Daud, dia sebut Sulaiman bin Daud At-Tayalisi. Ini silap. Sebab itu dalam ta'liq ni dia sebut yang betulnya Abu Daud As-Sijistani. Jadi kalau dalam Sunan Abi Daud bila kata qala Abu Daud pengarang itulah Sijistani itu, bukan At-Tayalisi. Macam mana pula di sini dia pergi tulis At-Tayalisi? Itu silap. Kesilapan. Jadi boleh faham kan? Jadi agak kita pergi itu bukan baca nota saya saja, saya bawa pergi kepada beberapa syarah yang lain, boleh tengok di mana tercicir, di mana berlaku kesilapan. Orang-orang yang besar, yang hebat-hebat pun dia ada juga salah silap di sana sini. Bukan makna tak ada silap. Begitu. Bahkan ulama kata ini tadi tak sepatutnya terletak di sini, hadis yang kedua tu sepatutnya terletak di lain. Jadi silap siapa? Tak boleh kah kalau kita kata Abu Daud As-Sijistani pengarangnya tu silap? Boleh. Boleh kata. Sebab manusia kan, dia boleh berlaku salah silap. Begitulah lebih kurangnya perbincangan kita pada malam ini. Saya rasa sekadar itulah cukup untuk malam ni. Cuma mungkin ada nak soalan, 1-2 boleh insya-Allah. Silakan. Maulana. Ya, silakan. Dengar ke? Dengar. Saya nak tanya yang hadis yang tu lah, yang pasal 3093 tu, nak tahu madar sanad tu berada dekat mana? Madar sanad itu. Kalau madar kita sanad tu perhatikan di sini ya, sekejap ya. Inilah Abi Amir Al-Khazzaz. Abi Amir Al-Khazzaz. Mana tadi? Ini di atas. Sekejap ya. Ini kan.
Saluran pertama Musaddad daripada Yahya. Saluran kedua Muhammad bin Bashar daripada Uthman bin Amr. Kedua-dua mereka mengambil daripada ni Abu Amir Al-Khazzaz ini, dialah madarnya. Dialah madarnya. Yang lain-lain sama, ini madar hadis. Kemudian hadis ini, Baik, Maulana. Sebab hadis ini sebenarnya kandungan dia tu riwayat Bukhari dan Muslim pun ada juga. Jadi kalau kita nak berdasarkan bahagian itulah, bahagian tidak semua sama 100% tidak. Kalau dengan lafaz macam ni, inilah Abi Amir Al-Khazzaz lah. Tapi dia perawi hasan kan. Kalau kita mengambil kira orang-orang yang mengatakan dia thiqah tu begitu ramai juga. Walaupun ramai juga yang kata dia dhaif. Tetapi sebahagian daripada kandungannya itu memang ada dalam Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ada kuat hadis itu. Kalau berkenaan dengan bahagian tu saja, kita boleh kata sahih li ghairi hadis ini. Sahih li ghairi, boleh kata. Begitulah. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Saya nak tanya situasi. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Saya Ya. Herdi. Silakan. Saya nak tanya situasi orang yang sakit. Hmm. Sekiranya contoh dia dalam 4 bulan dia sakit, tapi dia tak mampu untuk nak solat. Cuma dalam 4 bulan tu dia solat sebulan sekali saja. Adakah dia termasuk dalam orang yang diberi kelebihan untuk dihapuskan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih, Maulana. Ya. Kalau dia tu tidak mampu buat, mudah-mudahan termasuklah. Sebab hadis sebelum pada ni kan, kalau kita tidak mampu buat, biasanya kita buat. Tapi kita tak mampu buat kerana perjalanan ke, kerana sakit ke, Allah SWT tetap bagi pahala tu. Tapi kalau mampu buat tapi dia tidak buat, itu tak boleh lah, kena qadha lah. Dan Assalamualaikum Maulana. kelebihan-kelebihan ini dapat apabila kita jaga batas-batas dia. Kita sabar misalnya. Kalau kita kena semayang, kita semayang. Baru dapat. Kalau tidak, tak dapat. Begitu. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni nak bertanya, saya ni penyakit saya ni anggota kaki saya ni sentiasa berbalut. Sentiasa berbalut dari lutut sampai ke kaki. Jadi ibu jari kaki saya tu nampak dah. Dah, jadi saya nak ambil air semaya dah. Saya nak ambil air semaya, saya boleh bangun ambil air semaya. Jadi bahagian kaki tu saya pun tanya orang-orang tu email saya macam mana kaki alik berbalut saya ni. Sebab saya berbalut 24 jam, saya ni sakit macam kalau bahasa kampung kita kat kaki gajah lah. Jadi doktor suruh saya sentiasa membalutlah kaki saya ni. Kalau saya tidak membalut, kemungkinan penyakit saya ni akan membesar. Jadi kaki saya ni sentiasa berbalut. Jadi saya tukar balut kaki 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi saya solat ni, saya ambil air semaya. Lah ni saya dah boleh berjalan. Jadi saya pergi ambil air semaya di toilet. Lepas tu bahagian kaki tu saya ambil air, saya lesek di ibu kaki. Lagu mana dia pandangan Maulana tu. Sebab saya ni macam kalau saya try, dulu saya tak boleh berdiri sebab anggota badan saya ni besar. Jadi kalau saya berdiri, saya jadi macam nak tegang, nyetok karu. Jadi
Saya try satu rakaat tu saya berdiri, lepas tu saya rasa macam nak nyetok, lepas tu saya teruskan duduk balik. Untuk sebelum ni saya solat atas kursi, saya nak try berdiri sebab abang saya ada tegur, try lah berdiri solat. Saya try berdiri, maknanya kalau saya berdiri dalam rakaat 1, 2, 3 tu mungkin saya akan jadi kejang. Kejang tu maknanya macam nyetok karung lah nak ayatnya. Lagu mana pandangi Maulana? Tadi ada sebut tadi orang lain cakap macam mana tadi? Dia kata tanya orang lain tadi, dia kata macam mana dia kena buat macam mana? Ada telefon contoh masa tu email dekat-dekat ni dia ya, kalau kaki berbaluk dia guna penyembuh lah, maknanya penyembuh ada. Saya sentiasa bawa lah penyembuh saya untuk ambil wuduk ni ke. Macam sembuh di ibu kaki hok nampak tu, saya sembuh dengan air lah, maknanya saya sembuh sebab kaki dia start daripada lutut sampai ke kaki saya memang balut, kena balut. Jadi ibu kaki tu nampak lah. Jadi saya lesek sembuh di ibu kaki lah untuk ambil air semaya untuk cuci kaki tu. Dia tak ada sebut tentang tayamum apa semua, tak ada sebut. Dia ada sebut tentang macam tayamum, tapi buat masa sekarang ni saya ambil air semaya ni menggunakan nyembuh tu lah ni. Nyembuh tu di ibu kaki tu saya sembuh di ibu kaki saja, hak yang nampak kulit tu lah. Sebab hak lain hak start daripada lutut tu memang kena balut kaki tu. Yalah. Jadi sebenarnya tak perlu sembuh pun. Tak perlu sembuh pun. Basuh bahagian lain lah, bahagian lain mana kena basuh sapu kepala apa semua, situ tak payah. Jadi tak apa lah. Tak payah sembuh pun, tak payah sapu pun, tak payah. Jadi gantikan dengan tayamum. Saya was-was tu lah, saya berasa nak bertanya tu. Okey, terima kasih Maulana. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang lain, sila boleh satu lagi insya-Allah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya ni soalan berkaitan dengan Sunan Abu Daud jugalah, tapi saya berkaitan mukadimah tu, penyusunan Sunan Abu Daud ni Maulana. Saya pernah dengar ada seorang tokoh hadis jugalah mengatakan Sunan Abu Daud ni walaupun hadis dia dhaif, tapi sebenarnya taraf kebanyakan dia memang boleh diangkat menjadi hasan li ghairihi, kerana penyusunan Sunan Abu Daud ni daripada satu tajuk tu hadis depan tu sahih, tapi yang belakang tu dhaif, menyebabkan ada mutaba'ah syawahid. Minta pandangan Maulana. Betul lah. Kebanyakannya sahih ataupun hasan, kebanyakannya. Tapi ada juga yang memang betul-betul dhaif, diakui oleh semua sebagai dhaif pun ada juga. Kalau dalam bab hukum, kalau dia sebut hadis dhaif, kita kena ingat adalah tu mutaba'atnya ataupun syawahid dia. Jadi dengan sebab mutaba'at dan syawahid dia tu, hakikatnya hadis itu bertaraf hasan juga. Jadi kita boleh pakai jugalah. Betul lah tu. Ya. Terima kasih Maulana. Ya, sama. Jadi saya rasa setakat itulah dulu ya untuk malam ni. Setakat itu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Maulana. Terima kasih Maulana. Waalaikumsalam.